Okey, hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan leraian daya. Okey, 7.2 leraian daya. Sebelum kita ada bincang 7.1 paduan daya kan. Jadi tajuk ni panjang sebenarnya kan. Jadi eloklah kalau kamu tengok betul boleh tengok berulang kali kan, sebab benda ni dirakam kan. Okey, cikgu mula dengan slide pertama. Dia kata tandakan daya yang bertindak. Dalam gambar ni kan, seorang abang tu kan menarik adik dia lah kan. Cik kamu tengok sini. Jadi ada daya bertindak pada adik dia, itu daya tindak balas normal ataupun kita panggil normal reaction kan. Dan dah tentu ada daya berat ke bawah kan. Ini kita panggil gambar raja jasad bebas kan, free diagram. Dan abangnya tarik. Jadi kita panggil daya tarikan, tapi arahnya bukan komponen X ataupun komponen Y. Okay, kat sini lah tunjuk sikit lah. Ni. Arah tarikan ni kita kata bukan komponen X dan komponen Y. Ini komponen Y pada arah atas, komponen Y arahnya bawah. Ini komponen X pada arahnya ke kiri. Kita boleh tahu situ kan. Dan daya ni kita panggil daya geseran. Daya geseran kan. Okey, daya tarikan bukan dalam komponen X dan bukan dalam komponen Y. Itu kita nak leraikan kali ni kan. Nak leraikan dia pada komponen X ataupun nak leraikannya pada komponen Y. Okey. Okey, nyata daya boleh leraikan. Jadi kamu tahulah apa daya yang boleh leraikan. Ada 4 daya kat sini. Daya mana yang kita perlu leraikan supaya boleh jadi komponen X dengan komponen Y, dan tentu daya tarikan. Boleh kan? Daya tarikan. Jadi cikgu minta pelajar cikgu tolong jawab bila ada soalan cikgu tanya kan. Dan jangan lupa nama tulis dalam ruangan mesej kan. Nama dan kelas. Okey, daya tarikan. Dah kata komponen X bukan, komponen Y pun bukan. Sebab dia sengit kan. Dan daya ini diberi bukan dalam komponen X dan cikgu dah cakap dia dah. Bukan komponen X dengan komponen Y. Okey, lukiskan bagaimana daya itu dapat dileraikan. Macam mana nak leraikan daya ni? Daya ni arahnya, kalau kita kata dalam apa nama tu, apa kita kata kan, kompas ke? Kita daya kan, katakan ni utara, selatan, timur, barat. Betul? Ini dah tentulah apa nama ni, barat laut, timur laut, barat laut, tenggara, barat daya. Kalau kamu ingatlah. Jadi kalau kita tengok daya ni arahnya tak lain tak bukan adalah arah timur laut. Betul kan? Jadi arah ni bukan pada paksi X dan bukan paksi Y. Jadi kita boleh ubah daya ni kepada paksi X, dan kita boleh ubah daya ni juga pada paksi Y. Itu kita panggil sebagai leraian ataupun kita panggil resolve force, leraian daya. Kalau kamu pindahkan daya ni pada paksi X, kita dapati sudut ini telah ditutup. Betul tak? Sudut ni telah berkurang. Betul tak? Faham tak faham ni? Sekiranya kamu ambil daya ni, kita pindahkan ke bawah, turunkan ke bawah, pindahkan ke bawah, maksudnya sudut ni akan jadi kosong. Maksudnya sudut ni telah ditutup. Betul kan? Tutup. Jadi sebab tutup, kita panggil tutup. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil close. Betul tak? Close. Jadi kita kata daya ini, daya pada daya F ini ditutup, maksudnya close jadi cos. Cara senang ingat, close jadi cos theta. Daya F menutup sudut theta. Tu dia. Bagi kamu senang ingat. Kamu boleh guna kaedah trigo juga kan. Kalau dia pindah pada arah ini pula, jumpa pada balik kan. Kalau daya ni kita pindah ke arah sini, pindah arah kepada Y, Fy, maksudnya sudut tu dibesarkan. Dibesarkan. Jadi kita nama satu cos, dan tentu ini adalah F sin theta.
Boleh? Cuma cost ni ada kena mengena lah sikit. Nak senang ingat. Cost, close. Boleh Boleh faham dah ni? Clear tak? Clear. Okey. Kan? Okey, cikgu teruskan. Tak apalah cikgu padam sikit lah. Dia punya lah padam tu ni. Ni cikgu kata kalau FY, sin theta. Kalau FX, cos theta. Tadi cikgu dah terang melalui dua soalan ni lah. Okey, cara meleraikan daya. Tutup balik Okey, cara meleraikan daya. Kita boleh guna trigonometri. Kamu nampak bentuk ni macam Z. Betul tak? Ni dua garis selari macam Z. Kalau sini theta, sini pun theta lah. Okey, jadi kamu tahulah. Yang ni hypotenuse. Okey kan? Jadi ini mesti adjacent. Opposite. Sebab kita anggap ni mata kita. Kita anggap ni mata kita. Nampak ini. Ini opposite. Ini adjacent. Boleh faham kan? Ini opposite. Ini adjacent. Kalau mata kita di sini. Tidak. Jadi kita boleh guna kaedah Socha-Towa lah. Kan? Socha-Towa kan? Sin. Socha. Cos. Towa tak ada lah kan? Towa kita boleh guna yang lain lah. Okey, segitiga ABC. Jadi kita guna cos F. Cos theta itu Fx. Cikgu padam tunjuk ni. Tak bagi kamu keliru. Tapi cikgu tanda ni. Ni opposite, ini A. Cos maksudnya Ca. Maksudnya cos theta. Cos theta ni adalah adjacent. Adjacent apa? Fx. Ini adjacent bahagi dengan F. F adalah hypotenuse. Ini adjacent. Ini hypotenuse. Dia terpadam pula F ya. Ini hypotenuse. Faham kot? Boleh kan? Ni Socha-Towa. Jadi kita jadikan Fx sebagai tajuk rumus, kita dapat macam ni. Jadi kaedah ni kaedah guna trigonometri lah. Kalau guna kaedah cikgu tadi, lagi cepat lah. Kalau turunnya ni, close, tutup. Close, cos. Macam tu. Okey, jadi segitiga ABC. Dah tadi lah. Sin. Satu lagi sin. Sin apa kita panggil? So kan? Sin opposite per hypotenuse. Ni. Jadi FY. Jadi dapat dua ni. Sama dengan yang atas ni. Itu kita panggil leraian daya kan. Cikgu harap kamu faham kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Konsep leraian daya. Konsep leraian daya. Biasanya daya paduan diberi. Daya komponen X dicari. Daya komponen Y pun dicari. Biasanya itu konsep leraian daya lah. Ataupun daya yang diberi bukan komponen X dan bukan komponen Y. Okey, contohnya tadi. Daya ni diberi, nak kata komponen X pun bukan, komponen Y bukan. Jadi, nak jadi Fx dia, ni. Fx dia ialah sama dengan apa? Siapa ingat? Fx sama dengan, siapa cuba? Fx sama dengan apa? F cos. Ya, itu F cos 60 darjah lah kan. Ataupun 5 cos 60 darjah. Boleh faham kan? 5 cos 60 darjah. Kalau ini 5 sin 60 darjah. Ini tutup sudut cos as close. Okey, komponen Y. Itu dia. F sin. 5 sin 60 darjah dapat nilai ni. Biasanya nilai ni lebih rendah daripada nilai yang hypotenuse ni. Okey kan? Komponen X pula cos F cos theta 5 cos 60 2.5 Newton. Ni. Okey, setakat ni faham Boleh Okey, kita teruskan. Jadi daya yang boleh dileraikan. Jadi ada daya yang boleh dileraikan, ada daya yang tak boleh dileraikan. Jadi daya yang tak boleh dileraikan dia bukan komponen X dan bukan komponen Y. Daya yang bukan komponen X dan bukan komponen Y, macam gambar yang cikgu bagi ni. F1, F2, F7, F8 ni. Tapi daya yang tidak boleh dileraikan, ini. Daya yang sudah dalam komponen X dan komponen Y.
Daya tidak boleh dileraikan. Kerana dia sudah dalam keadaan komponen X dengan komponen Y. Okey, faham Okey, ada soalan? Okey. Tolong tulis nama kat ruangan mesej Tulis nama dengan kelas nanti tak ada cikgu cari kamu dalam kelas susah. Okey. Cikgu teruskan. Ni tak apalah. Ini satu tips lah cikgu dah ajar kamu. 6 Newton kita nak pindah kepada komponen X. Jadi kita pindahkan dia komponen X dia jadi Fx. Faham? Jadi sebab Fx kita nak tutup sudut dia. Jadi 6 Newton cos 60 darjah. Boleh? Kalau kita nak tukar pula 6 Newton ni pada kedudukan Y, kita panggil Fy. Kita leraikan Fy iaitu 6 Newton sin 60 darjah. Maksud gini, kalau kena sudut, cos. Kena sudut ni lah yang kita nak tu, cos. Kena ni maksudnya tutup sudut. Tutup ataupun close. Tutup sudut tu. Cos tak kena sudut, sin. Boleh sini satu harap kamu mudah faham lah. Okey, kita cuba buat soalan Okey, mari tengok soalan ni Soalan ni. Okey, ni soalan diberi geseran friction 2 Newton. Daya yang ditarik ni adalah 5 Newton bukan dalam komponen X dengan komponen Y. Jadi dia akan bergerak dalam keadaan apa? Adakah objek ni bergerak dalam keadaan mendatar ataupun mengufuk? Saya jawab. Mendatar, mengufuk sama lah. Menegak ataupun mengufuk, jika tariknya daya ni. Adakah dia bergerak dalam mengufuk ataupun menegak? Siapa jawab? Mengufuk. Ya, mengufuk Jadi bila kamu tarik ni, objek ni akan bergerak ke kanan dengan daya ni. Tapi bukan daya ni daya ni yang dileraikan pada komponen apa? Jadi mengufuk komponen apa? Mengufuk. Komponen X. Ya, komponen X. Jadi kita ubah dia dalam komponen X ubah dia dalam komponen X. Okey. Yang ni daya yang menentang dia dah tentu daya geseran 2 Newton. Okey, yang pertama. Dia tanya daya ke depan. Jadi daya ke depan, komponen X, kita kena tukar 5 Newton ni ke bawah. Jadi tutup 60 darjah, close. Cos. Jadi 5 cos 60. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan dia 2.5 Newton. Okey, kamu boleh lupa dah daya yang ada ni sekarang ni. Kamu ingat ada satu daya iaitu 2.5 Newton. Okey. Hasil daripada leraian daya 5 Newton ni. Hasil Jadi ni kamu tak payah guna dah pun. Sebab kamu dah tukar daya tu pada 2.5 Newton. Daya ke belakang. Daya ke belakang dia tentu daya geseran. Daya geseran arahnya ialah ke belakang. Itu 2 Newton. Ni daya geseran ni. Daya geseran. Boleh Daya ke belakang, daya geseran 2 Newton. Okey. Jadi kamu dapat dah daya mengufuk 2.5 dengan 0.5. Sekarang tanya kamu. Berapa daya bersih dah? 0.5 Newton. Ya, sebab apa? 2.5 ni dah paksi X. Ini pun dah paksi X. Jadi paksi X dan paksi X kita boleh guna kaedah plus minus. Plus minus maksudnya 2.5 tolak 2. 2.5 tolak 2. Jadi kawan jawab 0.5 tepat itu dia cara dia. Okey, jadi kita dapat 0.5 Newton. Dia tanya pecutan pula. Pecutan kita guna apa? Kita guna Formula. ya, formula. Jadi kita guna formula, daya dia kita dapat dah 0.5. Jadi kita formula dia apa? Iaitu F sama dengan MA. F-nya adalah 0.5. M-nya dia bagi dah? Ada bagi dah sini, 3. So cari A, senang lah. A kamu boleh cari. Tekan kalkulator. Apa jawapan? 0.167. Okey, bagus
Itu dia kan. 0.167. Itu cara dia nak dapatkan soalan. Okey, boleh kan? Ini contoh yang pertama. Okey, kita tengok sini. Soalan sama ke ni? Contoh daya ni. Ni sama je soalan yang atas ni kan, tapi cuma 6 Newton. Hitungkan penciutan, kamu boleh kira cepat lah. Daya bersih 6 tutup 6 cos 60. Beza sikit tadi 5 ni kan. Ni 6 cos 60 tolak 2. Jadi daya ni kita dah tak kira. Kita ambil daya 6 cos 60. Boleh kan? 6 cos 60. Tolak je dapat 1 Newton. Boleh kot kan? 1 Newton kan? Itu cara dia. 6 cos 60 3 Newton lah, senang. 3 Newton ke kanan, 2 Newton ke kiri. Jadi daya yang 6 Newton ni kamu tak payah kisah lah. Sebab kamu dah leraikan pada komponen X. Okey kan? Formula S sama dengan MA sama tadi. Jadi gantikan. Jadi 2A, isimnya 2A, 2A, MA sama dengan 1. 1 mendapat daripada sini. Jadi kalau dapat A sama dengan 0.5 ms negatif 2. Ini cara dia lah. Saya harap kamu faham lah kan, sebelum kita pergi pada benda yang lebih complicated. Okey, kita cuba buat soalan yang lain daripada ni. Kita ambil daripada ni lah kan, buku. Okey, kalau kamu tengok sini soalan dia. Kita Raja menunjukkan sebuah bongkah kayu ditarik oleh daya T. Ada T tegangan tali lah. Mencondong pada sudut 30 darjah di atas permukaan mengufuk. Ni, ke atas mengufuk. Dia menunjukkan daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Dia bagi tahu daya semuanya. OT dia bagi 36. Berat pun dia bagi dah. Tindakan normal pun dia bagi. Nampak kan? Daya geseran pun dia bagi. Dia dah bagi siap-siap semua. Tapi kita tengoklah apa dia punya keadaan dia kan. Okey, yang pertama, dia kata hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Mengufuk dulu kita kira kan. Sebab dalam mengufuk yang ni lah. Kiri ke kanan. Okey. Jadi kita pergi pada mengufuk. Mengufuk kita jadikan TX. Biar tak? Jadi TX sama dengan apa? Kita cuba. TX sama dengan nak pindahkan ke X. TX sama dengan apa? 36 cos 30 darjah. Ya. Oh, kamu kata 36 ya? Okeylah, kamu masuk data nilai tu kan. 36 cos 30. Bagus. Kita jawab 36 cos 30. Sebab kita tutupkan sudut 30 darjah ni. Sebab kita panggil cos kan? Tutup. Sebab kita ambil mengufuk kan? Okey, jadi TX kita tengok sini kan. 36 cos 30 kita dapat 31.81. Ni ke kanan. So, daya ke kanan. Okey, daya ke kiri kita tahu kan. Tadi kata dia minta mengufuk. Ke kirinya adalah FR. FR adalah geseran 20. Jadi kita ambil daya ke kiri. Dia minta TY tahu cari TY dululah kan. TY yang atas ni. Okey, TY yang atas dah tentu ini cos, mesti TY adalah sin. 36 sin 30. Jadi kita tekan kalkulator, kamu dapat 18 Newton ke atas. Maksudnya daya ni kalau kita pindah ke atas jadi 18. Kalau pindah ke bawah ni, ke sini, kita dapat 31.18. Itu sebenarnya. Okey, tentukan magnitude dan arah daripada yang bertindak ke atas muka itu. Jadi cikgu tersilap kan. Dia kata hitungkan magnitude komponen mengufuk bagi daya tarikan T saja. Jadi TX dengan TY lah. Okey kan. Betul lah. Ni TX, ini TY. Okey. Yang berikutnya tentukan magnitude dan arah daya paduan bertindak ke atas bongkah itu. Daya paduan. Ini baru kita kena tolak, tambah tolak tu kan. Okey. Jadi kita tengok sini. Kita buat komponen X dulu. Komponen X iaitu T yang ni 31 ni 31 nak tolak dengan apa? Geseran. Geseran berapa?
20. Betul. TX 31, geseran 20. Geseran 20, jadi kamu tolak, kamu dapat daya bersih pada komponen mendata iaitu 11.18. 11.18. Sebab daya ni ke kanan, TX ke kanan, geseran ke kiri, kita tolak. Okay, boleh Okey, kita tengok berikutnya pada komponen Y pula. Komponen Y kita ada W, R dan T. Betul tak? Tapi T ni kita leraikan sini T jadi TY. TY. Jadi kita tengok sini macam mana nak buat dia. TY kita tahu 18. Betul, kita kira tadi 18 ni. Dan R sama dengan 6. Ada bagian jadual ni 6. Dan W 24. Ini adalah komponen menegak. Kita tak boleh campur menegak dengan mendata kalau kamu nak campur terus tak boleh. Itu salah cara dia. Okey Jadi kamu tengok sini. Daya paduan pada komponen Y. Okey. Daya atas berapa? Mana daya atas? Daya atas iaitu 2 ni lah. Ini atas. Betul tak? Yang ni bawah. Betul tak? Betul. Jadi bila kamu tolak, boleh tolak berapa? Berapa ditolak dia berapa? Berapa daya bersih dia? Berapa daya bersih dia? Daya paduan ni. Berapa daya bersih dia? Daya atas berapa jumlah daya atas? 24. 24. Bawah 24. Jadi berapa daya bersih dia? Daya paduan dia? Kosong. Kosong. Jadi maksudnya di sini, pada komponen menegak, dia berada dalam keseimbangan. Faham? Keseimbangan daya. Maksudnya ini adalah keseimbangan daya. Faham? Keseimbangan daya. Maksudnya objeknya hanya bergerak pada keadaan ke kanan saja. Dengan daya bersihnya ialah 11.18. Di mana daya atas dengan daya bawahnya adalah sama. Okey, faham tak faham? Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, boleh tak faham. Okey daya paduan kebongkar. Ni dia punya ni. 11.18 ke arah kanan. Ni. Okey, dia guna ni ada cara lain ada lagi sambungan dia. Tengok sini iaitu soalan seterusnya C, dia kata berapakah pecutan? Dah tenang lah. Tadi daya bersih kamu dapat tadi 11.18 ni, ingat dah daya bersih tadi kamu dapat 11.18. Dia minta pecutan, kita guna formula. Apa formula yang kita guna? F sama dengan MA. Jadi F 11.18 M 2.4 cari A. Cuba tekan kalkulator apa jawapan? Sama jawapan ya 4.66 MS negatif 1. Boleh dah ni? Boleh kan? Tak susah kan? Senang kan? Okey, itulah. Kita teruskan lagi Okey. Kita buat soalan seterusnya. Okey, gambar ni orang sedang menolak mesin rumput. Okey. Daya dia 90 Newton, dia bagi sudut 60 darjah. Kita akan tengoklah macam mana kita buat soalan ni Kata seorang lelaki menolak mesin dengan daya 90 Newton. Dia tolak dengan 90 Newton Okey, dia kata leraikan daya tolakan itu kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. Jadi kita akan leraikan dia. Sebab dia tolak ke bawah, ini adalah komponen mengufuk ataupun mendata. Ini komponen mendata. Kalau menegak, dia ke bawah. Ini komponen menegak. Iaitu FY. FX, FY. Kalau nak leraikan, ini. FX dengan FY. Tak ada masalah Okey, cikgu teruskan. Nak cari nilai tu. Okey. Okey, cikgu tanya FY ni apa? Sin ke cos?
FY berapa ni? Cuba cerita sikit. Sin. FY Sin. sin ke cos? Sin je lah. Apa tak dengar ni? FY sin ke cos? Sin. Pasal apa sin pula? Kan ada sudut 90 darjah ni. Faham? Jadi kamu tengok cikgu lukis balik mungkin kamu tak faham kot. Ni FY. Ini daya dia F kan. Ini FX. Sudutnya di sini 60 darjah. Kalau kamu pindahkan F ni ke sini, ke FY, sudut ditutup ke dibuka? Tutup ke bukan? Tutup kan, close. Jadi cos. Boleh kan? Cos. Tu cara senang, cos kan? Okey, jadi komponen FX adalah sin kan? Kalau FX sin, ni FX lah. Kalau FY cos, jadi FS sin 90 sin 60 darjah. 77.64. Kalau FY kita panggil cos. Ada masalah tak ni? Sin dengan cos ni. Ada masalah tak? Boleh lah, Izzah boleh? Ada masalah? Boleh. Okay. Okey, dapat 45 darjah ni. 45 dapat ni. Okey, dia dapat sudut-sudut lah. Jadi kamu tahu daya ni berapa. Yang penting daya 2 ni mesti kurang daripada 90. Itu penting. Kalau kamu dapat lebih, memang kamu tersidak lah. Kita nak leraikan lagi besar pula. Itu pelik tu kan. Itu dia. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Dia kata, nyatakan fungsi komponen mengufuk dan menegak daya tolakan semasa mesin rumput itu ditolak. Jadi apa fungsi mengufuk dengan menegak? Jadi mengufuk ni tak lain tak bukan kita boleh anggap nak menolak dia ke depan lah. Betul tak? Nak menolak mesin rumputnya ke depan lah. Kemudian menggerakkan mesin rumput ke depan. Ni mengufuk. Kalau komponen FY apa fungsi dia? Siapa yang cuba jawab? Apa fungsi dia FY? Siapa yang jawab ni? Tak panggil nama kot. Senyap ni Afi Afnan. Apa dia? Yang ni nak gerakkan mesin rumput ke depan. Kalau ini apa pula fungsi dia? Nak menahan mesin rumput tu mana? Okey, ada siapa jawab? Syah Nur Faiza. Menekan mesin rumput. Menekan mesin rumput tu ke bawah. Faham? Menekan mesin rumput tu ke bawah. Menekan mesin rumput tu pada pemandang. Jadi bila menekan ke bawah, jadi banyaklah rumput dapat dipotong. Itu sebenarnya konsep tu kan. Jadi sebenarnya yang menekan ni ada dua daya. Satu daya FY, satu lagi berat mesin rumput ni. Sebab tu dengan kaedah menolak, dia adalah lebih mudah berbanding dengan kaedah menarik. Mesin rumput banyak, rumput banyak dipotong. Itu sebenarnya kan. Okey. Ada soalan tak tadi? Ada soalan tak slide ni? Ada kan? Okey. Ada. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan lah Okey. Teruskan. Okey, kita pergi pada sata condong ataupun kita panggil inclined plane. Sata condong kan, inclined plane. Okey, tengok soalan ni. Soalan ni banyak soalan yang kita kena tengok kan. Soalan ni banyak calculation. Takut kamu kena tengok betul. Okey, kita letak objek ni satu objek daripada permukaan yang condong, inclined plane. Jadi objek ni ada tendensi atau keupayaan untuk jatuh ke bawah. Betul tak kan? Dia akan jatuh ke bawah sebab dia condong. Okey kan? Tapi dalam soalan ni tanya objek ni pegun. Bila objek pegun telah berlaku keseimbangan daya. Apa lagi gerakan yang menyebabkan keseimbangan daya selain daripada pegun? Siapa ingat? Constant velocity. Bagus. Constant velocity. Ada dua kan? Constant velocity dengan static ataupun freeze, pegun. Okey, jadi kita kena lukis sikit gambar rajah daya sendiri. Kita lukis kan. Okey, daya bersih dia tanya berapa, pecutan tanya berapa, semua dia tanya. Tapi dia begini je. Ni soalan macam ni. Soalan ni banyak pelajar kadang pening tak boleh jawab. Okey, cara terbaik kita jawab.
kita tengok dia kata daya bersih kosong. Terus jawab kosong. Kenapa kita kosong terus ni? Kenapa kita daya bersih terus kosong ni? Sebab dia pegun. Ya, sebab ada perkataan pegun. Tak perlulah kamu nak kira teruk. Dah tahu daya ni adalah pegun. Keseimbangan daya, pegun, maksudnya daya bersih equal to 0. Kan? Jadi pecutan berapa? Pecutan berapa? Kosong. Ya, pecutan kosong. Kosong. Kalau daya kosong, pecutan pun kosong. Ni senang. Kenapa daya kosong? Sebab pecutan kosong. F sama dengan MA. Bila A sama dengan kosong, F sama dengan kosong. Itu sebenarnya. Okey. Jadi berat sama dengan W equal to mg. W equal to mg. Jadi arah berat adalah ke bawah. Kan? Arahnya adalah ke bawah. Kita tahu mg. Jadi berat dah tentu 3 darab dengan 9.81. Tapi soalan mungkin bagi 10 kot. Ya. Kali ni dalam soalan ni cikgu pakai G sama dengan 10. Tapi sebenarnya kamu pakai dalam KSSM 9.81 kan. Cikgu nak kira cepat sikit lah kan. Boleh kan. Jadi kita pakai 10 kan. G 10 jadi dapat 30 Newton. 3 darab 10 ni. 3 je. Berat. Berat mana arahnya? Ke bawah. Downwards. Ke bawah kan. Okey, kita tengok ni step yang pertama. Dia kata paksi X dan paksi Y yang condong. Jadi untuk gambar yang condong ni, kamu lukis satu paksi X dan paksi Y condong untuk selesaikan soalan ni. Lukiskan paksi X dan paksi Y yang condong. Ini paksi X, ini paksi Y yang condong. Faham tak faham? Ni cara, step dia. Boleh ke? Boleh. Boleh Iza je jawab. Okey kan? Okey, jadi tengok sini kan. Kita tengok daya apa yang bertindak kepada gambar ni. Yang pertama kita tahu berat lah kan. Berat tadi arahnya ke bawah. Okey, ni cikgu lukis gambar ni. Ni step yang kedua lah. Lukiskan vektor, gambar vektor. Okey, tengok yang pertama. Ni berat dayanya ke bawah. Tadi kita kira adalah 30 Newton ni. Okey. Berat itu 30 Newton. Okey, sudut ni 60 darjah. Okey. Kalau sudut sini 60 darjah, sudut sini 60 darjah. Ni kamu kena tengoklah secara matematik. Kalau tak faham kena apa? Kena cubalah lukis segitiga tu. Kalau sini 60 darjah, sini pun 60 darjah. 60 darjah ni ada pada paksi Y dan paksi X yang condong. Boleh faham ke? 60 ni kita pindah ke sini. Berat W ke bawah. Okey, jadi nak bagi objek ni tak bagi jatuh ke bawah, dia ada daya gesiran. Dia tak? Ada daya gesiran supaya objek ni tak jatuh ke bawah. Boleh? Sekarang kita tengok berapa pula daya ni ke bawah ni. Daya ke bawah ni. Cikgu tanya. Berapa daya yang ke bawah ini? Kalau kamu dah pindah 60 darjah ke darjah, jadi 60 darjah ni kamu potong. Tak payah ingat dah. Lupakan. Okey. Sekarang cuma ingat 60 darjah ni saja. Sekarang cikgu nak tanya kamu, daya berat yang kita dapat ni, W ni, kita nak pindahkan paksi X ke atau paksi Y? X ke Y? Y. Y. Okay, sekarang kita nak berhadapan dengan daya geseran. Bila kamu nak berhadapan dengan daya geseran, kamu nak pindah daya berat ni pada paksi Y ataupun paksi X yang condong. Apa jawapan dia? Cepat sikit lah Jawab. Takut. X. Y juga. Salah Izzah kan. Jawapan dia tak bisa jawab bagus kan. Tolong jawab kan. Okey, ni daya geseran. Okay. Jadi daya yang setara dengan dia, yang boleh lawan dengan dia ialah daya ni. Betul tak? Jadi kalau kamu nak pindah W ni ke sini, kita pindah pada paksi X. Betul tak? Betul tak betul? W kita pindah pada paksi X. Jadi bila pindah paksi X, apa jadi? Sin ke cos? Sin. Ya, sin.
Sebab kita tak tutup sudut 60 darjah ni. Kita tak tutup sudut 60 darjah ni tu sebenarnya. Okey, jadi sin kamu faham. Okey, jadi daya ni geseran mesti lawan dengan daya ni. Jadi kita letak sini. Berat yang dileraikan pada komponen X. Berat ni dileraikan pada komponen ini daya dia. Kita pindah daya ni jadi sini. Bila pindah kamu boleh padam. Tak mau ada ini dah. Betul tak? Jadi daya ni kita tulis W sin 60 darjah. W maksudnya 30 Newton tadi tu. Sin 60 darjah. Okey. Dan kita kata W sin 60 darjah ni sama dengan geseran. Kenapa kita kata daya ni sama dengan daya ni? Sebab apa kita kata sama? Sebab dia pegun. Ya, sebab dia pegun. Dan juga dia adalah keseimbangan daya. Maksudnya daya kiri sama dengan daya kanan. Itu dia. Jadi daya geseran sama dengan W sin 60 darjah, 30 sin 60 darjah. Oh, dia. Cuba tekan kalkulator berapa jawapan? 30 sin 60 darjah. Berapa tu? 25.98. 25.98 kan? Okey, boleh kan? Ni cara nak ingat. Newton yang lupa kan? Newton. Okey, ni cara kita jawab soalan ni. Contoh ni. Soalan ni kan? Step pertama, kita buat paksi X dengan paksi Y yang condong. Lepas tu kita buat berat. Berat tengok dia nak pindah ke mana. Ke paksi X ke paksi Y. Kan? Okey, kita buat satu lagi soalan. Supaya kamu lebih faham lah. Sebab cikgu tengok kalau cikgu bagi soalan banyak-banyak ni, pelajar mula faham lah. Okey, satu condong. Dia kata adakah sistem dia kata bagi A 4, M 2, sudut 50 darjah dia bagi kan. Dia tak bagi tahu ni sudut dia apa, bukan kasar ke licin ke, dia tak bagi tahu kan. Lari kiri balik ya. Sekejap. Dia kata adakah sistem berada dalam keseimbangan daya? Ya atau tidak? Tak. Sebab apa? Tak. Sebab ada Bagus. pecutan. Tepat sekali jawapan kan. Tidak kerana pecutan tidak sama dengan kosong. Maksudnya ada pecutan. Betul lah kamu jawab tadi kan? Ada pecutan. Okey, yang seterusnya dia kata hitungkan daya geseran. Oh, maksudnya ni pembukaan kasar ni kan. Maksudnya dia ada geseran yang menahan. Daya geseran mesti arahnya ke sini. Ni geseran. Kita dah faham. Dan objek ni nak jatuh ke bawah. Betul tak? Objek jatuh ke bawah. Ni objek daya ni. Macam ada daya. Daya maksudnya berat yang dipindahkan. Berat yang dipindahkan. Okey, tak lagi pening kamu tengok sini kan. Kita lukis apa ni? Kita lukis paksi X dan paksi Y yang condong. Nampak kan? Paksi X dan paksi Y yang condong. Itu sebenarnya kan. Lepas tu kita jangan lupa kita lukis berat. Berat. Kali ni kita pakai G juga. Kita pakai G sama dengan 10. Okey, itu lukis berat. Berat mesti arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah macam ni. Iaitu W equal to mg. Jadi 2 darab dengan 10. Kita dapat 20 Newton. Faham ke kan? Ni daya yang ada. Boleh ke? Boleh kan? Okey, dan daya yang ada di sini, daya yang ini, gini, dia padamlah, conteng teruk. Daya ni, ini adalah daya apa sebenarnya ni? Kuat sikit. Ya, Nurin, nampak? Daya tarikan. Tak tepat tu. Daya apa ni arah ni? Cuba tengok. Daya apa ni? Geseran. Ya, geseran ni. Geseran tak bagi dia jatuh ke bawah. Jadi cuma kita tadi kita lukis kat depan, lukis kat belakang pun sama je. Setengah pelajar pening gitu. Cikgu kenapa ni kat belakang pula? Tak apa. Yang penting arah dia sama. Ni daya geseran. Tu daya geseran kan? Daya geseran. Dan nak bagi objek ni tak jatuh, nak bagi objek ni jatuh ke bawah. Objek ni jatuh ke bawah mesti jatuh macam ni kan? Jatuh ke bawah. Disebabkan oleh daya berat yang dileraikan pada komponen X ataupun Y. Cepat. Ulang.
Ulang balik kan. Daya ini perlu dileraikan untuk kamu nak lawan dengan geseran ni. Kita perlukan daya berat ni dileraikan pada komponen X ataupun komponen Y. Okey, siapa jawab? Komponen X. Ya, bagus. Mesti komponen X. Jadi kita kena tengok sudut kan. Sudut sini 50 darjah. Bila sudut 50 darjah, sini 50 darjah. Tak apa, cikgu padahal cari dia keluar pula. Itu kan. Sini pun 50 darjah kan. 50 darjah. Ini kamu kena tahulah secara matematik kan. Kalau kamu nak terang nanti, kalau ada apa-apa kamu nak tanya, kita boleh terangkan. Tapi itu matematik lah bab dia kan. Okey, 50, 50. Dan kita nak pindahkan daya berat ini pada komponen X. Jadi, bila kamu dah pindahkan sudut 50, jadi kamu lupakan sudut ni. Potong siap. Sekarang berat kita nak pindahkan pada komponen X. Jadi, sin ke cos? Cos. Cos. Salah. Sin. Sin. Boleh kan? Cos maksudnya close. Sudutnya di mana? Sudutnya di sini. Kita pergi ke sini. Kan? Kita pergi ke sini. Kalau pergi sini, baru kira cos. Kalau kamu buat sini, baru kamu tutup. Close. Sudut 50 darjah. Maksudnya kamu tutup sudut 50 darjah tu. Ada tak faham lagi kan ni? Kita pindah sini ke sini jadi C. Faham ke? Faham kan? Jadi kamu pindahkan jadi sin jadi 20 sin 50 darjah. Nampak? Ni daya geseran. Soalan tanya cari daya geseran kita tak tahu. Tapi daya ni kita tahu iaitu 20 berat yang dileraikan pada komponen X iaitu kita letak F1 lah nama dia. Fx pun boleh lah kan. Iaitu F1 W sin 50 darjah. Jadi kamu tekan kalkulator kan. W ialah dah tentu W tu adalah 20. W tu 20 lah. W ni 20. Jadi daya bersih ialah apa? F1 tolak geseran. Betul tak? F1 tolak geseran. Sebab kenapa kita guna ni? Sebab ini adalah satu satah. Kan? Satu satah. F1 kita tahu. Kan? Iaitu 20 sin 50. Geseran kita tak tahu. Kita letak FG. Kenapa kita tolak? Sebab dia kata objek ni turun ke bawah. Kan? Turun ke bawah maksudnya daya ini lebih besar daripada daya FG. F1 lebih besar daripada FG. Daya geseran. Ini kaedah pertama yang kita panggil sebagai kaedah plus minus. Boleh? Tambah dan tolak. Kaedah daya bersih. Daya bersih. Okey, kita guna apa sekarang? Nak buat apa lagi sekarang? Kita guna kaedah kedua. Iaitu kita guna apa? Kita guna kaedah kedua itu formula. Jadi kamu gunalah W sin 50 tolak FG. W tadi dia dapat tadi kan. 20 sin 50 tolak FG. Daya bersih semua apa? MA. M berapa? 2. Betul? 2. A berapa? 4. Dapat 8. Sekarang kamu nak buat apa? Sekarang kamu nak buat apa? Kamu samakan ini dengan ini. Faham tak? Kenapa samakan? Ini kaedah mendapatkan daya bersih. Ini pun kaedah mendapatkan daya bersih. Jadi kamu jadikan daya geseran sebagai tajuk rumus. Boleh kan? Daya geseran sebagai tajuk rumus. Boleh faham? Boleh buat ke ni? Faham ke ni? Boleh lah. Faham cikgu. Okey, apa jawapan? Apa jawapan tu? Apa jawapan? Okey, cukup padam dululah kan. Untuk jawapan kamu. Jawapan slide ni ada bagi jawapan
Okey, ni 8. Okey. Ni 20 sin 50 tolak FG. Okey, apa jawapan? FG sama berapa? Geseran. Ada buat ke tak cuba? 7.32. Okey, Nazura 7.32 ya. Okey, samakan. Tengok dapat. Okey, bagus. 7.32 Newton. Lari Newton ni ke sini. Ubah sikit. Okey kan? 7.32 Newton. Okey, apa-apa hal nak buat soalan ni, kita kena tengoklah kan. Dia punya paksi X dengan paksi Y yang condong. Lepas tu kamu kena pindah sudut 50 ke sini. Dan jangan lupa kamu lukis berat. Itu dah mesti. Dan ini kaedah lah. Kaedah plus minus. Kaedah apa nama? Formula. Okey, itu cara-cara yang kita dapat kan. Okey, tu buat satu lagi soalan. Soalan yang terakhir lah untuk ni. Soalan ni kita check je kan. Ada lagi satu soalan. Ada dua lagi soalan. Soalan ni dengan soalan ni. Kita cuba lagi kan. Okey, soalan ni dia bagi strata condong. Strata condong. 3 kilogram. Pecutan dia bagi. Geseran dia bagi. Dia kata cari sudut theta. Terbalik lah. Cari sudut theta. Cari sudut pula dah. Tak apa. Senang saja. Yang pertama apa syarat pertama? Pertama kita buat apa? Ingat dah apa pertama? Step pertama. Adakah ini berlaku keseimbangan daya? Tak. Tak. Okeylah sebab ada pecutan kan. Okey, step pertama kita buat apa? Ingat tadi. Step pertama kita buat apa? Lukis paksi. Ya, lukis paksi X dan paksi Y yang condong. Macam ni. Tu cara dia. Paksi X, paksi Y condong. Lepas tu kita buat apa pula? Kita buat apa? Berat. Ingat berat. Weight ke bawah. Weight ke bawah. Weight ni ke bawah. Dan berapa nilai dia? Dalam soalan ni kita pakai G10 lagi lah kan. G10. Jadi kita dapati berat adalah 30 Newton. Kalau kamu nak kira dalam peperiksaan, kau pakai 9.81. Okey kan. Ini yang 30 Newton. Okey. Lepas tu kita buat apa pula? Kita pindahkan apa? Pindahkan apa ni? Bukan daya, kita pindahkan sudut. Sudut Kalau sudut tu theta di sini, theta akan jadi di sini. Theta. Faham? Sudut yang ada pada paksi X dengan paksi Y. Itulah kan. Jadi sudut theta tu kita pindahkan. Okey kan? Jadi sudut theta kita pindahkan. Dia dah. Kita pindahkan sudutnya di sini. Okey kan? Dah pindahkan sini apa nak buat? Kita pindah. Baru kita pindahkan daya ni. Kita pindahkan daya ni, berat ni pada paksi X ke paksi Y? X. Ya, paksi X kan. Sama je. Pindah pada paksi X. Ambil ni pindahkan ke paksi X. Okey, dari geseran dia bagi sini. Tentu tahu arah ni itu ke bawah dan geseran mesti ke atas. Ini daya geseran. Ni kamu kena tahu. Okey kan? Dia bagi tahu 6. Lagi senang. Okey, daya ni iaitu 30 cos ke sin. Theta ni kita potong siap-siap. Kau pening pula. Cos ke sin? Ya, Ira tak dengar cos ke? Ya, sin. Jadi kita pindah ni sin lah. Kan? Kat kena sudut theta ni. Dia pindah ke sini kan. Jadi kita kata berat dileraikan pada komponen X. Jadi kita kata F1 sin. F1 W sin theta. Ataupun 30 sin theta. Kaedah pertama kita katalah F1 tolak FG. Ni kaedah daya bersih. Ataupun kita panggil plus minus. Net force. Kan? Okey, kita tolak 30 sin theta tolak 6. 30 sin theta tolak 6. Tahu kan? Sebab geseran ni sama dengan 6. Ini 30 sin theta tolak 6. 6. Boleh kan? Boleh faham cakap ni?
Boleh. Boleh Afiah Okey. Ni kalau kamu rajin, kamu boleh buat soalan ni semula baru kamu ingat. Okey kan? Okey, kaedah kedua kita guna formula. Macam biasalah. Kaedah pertama, kedua. Dari bersih F sama dengan MA. M berapa? M3. A pun 3. 3. Senang. 3 dan 3, 9. Lepas tu kita buat apa? Kita ambil daya ini, bersih ini sama dengan 9. Kaedah 1 sama dengan kaedah 2. Kita guna. Jadi 30 sin theta tolak 6 sama dengan 9. Jadi negatif 6 bawa sana jadi 15. Okey, dah cikgu jawapan dah. Okey kan? Jadi kamu tekan kalkulator, kamu dapat theta sama dengan 30 darjah. Siapa tak dapat ni? Kalau tak dapat, cikgu boleh tunjukkan. Semua dapat tak? Dapat. Tak dapat cikgu. Dapat ya? Tak dapat beritahu kan? Cikgu tak dengar sangat ni cakap ni. Cikgu dapat je. Okey lah Okey, semua dapat. Alhamdulillah lah. Okey kan? Okey, itu buat soalan yang terakhir untuk satas condong. Kamu tengok idea dia sama kan? Ni cikgu ambil pada buku kan. Dia kata tengok sini soalan dia. Gambar raja jasad bebas bagi sebuah bongkar yang sedang bongkar sedang menggelonsor menuruni satas condong yang licin. Ni. Nampak kan? Ni ada ni. Ni berat. Ini daya tindak balas normal, dia beritahu. Rakamkan komponen berat yang selari dengan permukaan satas condong dan komponen berat bongkar yang serenjang dengan satas condong. Selari, maksud ni lah. Selari. Boleh? Selari dengan satas condong ni lah selarinya. Terak berat. Kalau serenjang, ni lah W dia. Ni WY. Ini WX. Betul tak? Ni kan? Dia lukis dah. Padam balik kan? Ini WX. Ini adalah WY. Faham ke ni? Untuk soalan ni, lakarkan. Jadi ni maksudnya kita leraikan W ni kepada 2 lah. WX dengan WY. Okey, lagi satu sudut kan? Kita tengok sudut. Sudut yang mana sama. 60 darjah ni. Kita nak pindah kat mana ni 60 darjah. Tapi dalam gambar ni kita nampak kan. Kalau kita lukis paksi X, paksi Y condong baru kita nampak. Baru senang. 60 darjahnya di situ. Kamu tengok 60 darjah di situ kan. Kalau kamu tengok. Okey, tak apa cikgu lukis lah bagi kamu nampak kan. Paksi X dengan paksi Y yang condong. Ni paksi X. Ni paksi Y yang condong. Okey. Hilang lah ya. Paksi Y yang condong. Kan? Tu dia. Jadi kalau sudut sini 60, sudut sini pun 60. Ni kamu kena study sikit lah. Kan? Cikgu dah ajar dah kan. Biasanya dia kat center kan. Center. Jadi kamu boleh lupakan sudut ni lah. Sebab kamu dah pindah kan. Okey, WX tu kita pindahkan. Maksudnya W ni akan pindahkan ke WX. Jadi sin ke cos ni? Ya, sin kan. Sebab apa? Sudutnya kat sini. Jadi kamu kata 24 sin 60 darjah. Tekan kalkulator dapat 20.78 Newton. Ni. Maksudnya daya ni kamu pindahkan pada komponen X. Ini pindah ke sini. Tak kena sudut 60 darjah. Jadi sin. Okey. WY dah tentu cos. Kan? Cos. Jadi 24 cos 60 darjah dapat 12 Newton. Okey, boleh Okay, itu cerita tentang dia tentu daya paduan Daya paduan. Daya paduan pada komponen Y. Komponen Y yang condong. Kan? Jadi komponen Y yang condong iaitu 12 Newton dengan WY. WY berapa? 12 Newton. Tindak balas normal 12. Jadi telah berlaku keseimbangan daya. Jadi Fy sama dengan 12 tolak WY.
WY sama berapa? 12. Jadi FY sama kosong. Maksudnya daya bersih sama dengan kosong. Jadi ini telah berlaku keseimbangan. Daya atas sama dengan daya bawah walaupun condong. Boleh Daya atas sama dengan daya bawah walaupun condong. Itu cara yang mudah Komponen X. Komponen X kita tengok WX. Okey, WX. Dan berat yang dileraikan. WX tadi berapa? 20.74. Okay, Ada bagi daya lain? Kita bagi Dia tengok sini Dekat sini. Komponen tolak dengan geseran. Tolak dengan geseran. Bila tolak dengan geseran, jadi 20.78 tolak kosong. Okey, cikgu nak tanya kamu, kenapa ada tolak kosong ni? Siapa nak berjawab tu? Dia tahu geseran tu kosong. Macam mana dia tahu geseran tu kosong? Dia kata... Ya, bagus. Sebab ada perkataan satah condong yang licin. Maksudnya geseran sama dengan kosong. Tu kamu faham. Ini benda-benda yang tersirat dalam fizik kadang kita nak kira kadang-kadang payah Oh, ada ni. Tu dia. Okey, jadi kita dapat daya tu Fx sama dengan 20 padahlah ada tambahlah 20.78 tu dia 20.78 tu daya dia lah. Maksudnya objek ni akan jatuh ke bawah dengan daya 20.78 di mana tindak balas normal yang ni dia tidak berlaku apa-apa lah. Maksudnya objek ni akan jumpa dalam dulu maksudnya objek ni akan bergerak dalam keadaan macam ni. Macam ni. Macam ni tak ada apa sebab daya bersih dia kosong. Okey Okey. Jadi daya Fx sama dengan 20.70. Fy sama dengan kosong. Nampak? Keseimbangan. Jadi daya paduan ke atas bongkar 20.78. Ini 78 Newton. Jadi dia kata soalan seterusnya, hitungkan pecutan bongkar itu jika jisimnya 2.4. Dia bagi jisim pula. Jadi daya bersih 20.78, formula F sama dengan MA, jisim diberi 2.4. 2.4 MA. Jadi 2.4A sama dengan 20.78. Betul tak? Kamu samalah. Kaedah daya bersih dengan kaedah formula. Berapa A tu? Berapa A? 8.66. Okey, bagus. 8.66. Okey, macam mana nak buat soalan ini bagus? Itulah cikgu cadangkan kalau kamu ada video cikgu ni, kalau ada bahan lagi baguslah. Kamu tutup dululah, jangan buka video, kamu buat dulu soalan. Bila dia tengah kosong, kamu buat. Kamu buat dulu sebelum cikgu bagi jawapan ni. Macamnya kamu freeze dulu, pause video tu, kamu kira dulu. Tu cara dia. Tengok betul tak betul kamu kira soalan ni. Tu cara-cara nak jawab soalan ni. Okey, kita dah sampai ke keseimbangan daya. Ingat masa pun dah cukup lah tu Nanti insya-Allah lah minggu depan kita sambung. Ada lagi tajuk ni, keseimbangan daya, kekenyalan, baru habis bab daya dan daya gerakan dua. Jadi cikgu dekat sekolah cikgu tak ajar lah tajuk ni cuma kamu tengok dekat sini Okey, cikgu ingat setakat ni saja daripada cikgu. Ada apa soalan nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Dah faham ke? Aufia faham? Dah. Tu je lah. Lagi? Ni apa nama ni? Apa nama? Sarah Kamarina? Okey. Senyap dah Okeylah Cikgu ingat setakat ni saya cikgu. Saya okey saya. Boleh faham? Boleh cikgu. Okeylah. Bye-bye. Masuklah tengok video rakaman kamu tengok je. Tengok berkali-kali insya-Allah boleh faham Tak faham boleh jumpa cikgu. Cikgu depan mata kamu bukan masalah. Okey, ingat setakat ni saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye.
Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Uh,